Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Forum perdana masa depan ummah, cabaran dan harapan, membuka tirai menuhikum bi tahiyyatul Islam, tahiyatan mubarakatan ma'alillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير النبي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد, bahagia Profesor Datuk Dr. Wira Haji Jamil bin Osman selaku moderator pertama. Yang bahagia Cikgu Azmi bin Abdul Hamid selaku pengurus ITRAS dan juga moderator kita yang kedua. Dan di ujung sana yang bahagia Ustaz Muhammad bin Ibrahim ataupun terkenal dengan Ustaz Mat Cina selaku moderator kita yang ketiga, yang berusaha sahibul fadilah Syekh Ustaz Abdul Ghani bin Syamsuddin, yang berusaha yang berhormat Tuan Haji Mat Zuki bin Yusuf, ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Kuala Ketil, yang berusaha Tuan Haji Mustafa Saleh selaku pengarah Majlis Tindakan DUN Kuala Ketil, seluruh jawatankuasa dan kuasa pelancong, muslimin muslimat, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam yang penuh bertuah ini, di hari yang penuh mulia ini, hari Jumaat, sebagai Sayyidul Ayyam, kita berkumpul dalam satu majlis, yaitu sempena dengan bulan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sempena dengan program yang dianjurkan oleh University Insaniyah. Alhamdulillah, daripada kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala menentukan untuk kita berada di sini pada malam ini sebagai satu majlis untuk kita membahaskan satu tajuk forum perdana pada malam ini, masa depan ummah, cabaran dan harapan. Kita sebagai ummah akhir zaman ini, apakah yaitu cabaran-cabaran yang kita hari ini berada pada tahun 1434, bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita sekian lama, dah 1400 tahun yang lepas. Maka dengan kita jemput ahli panel kita yang tak asing lagi, yang cukup hebat dengan ilmu mereka dan pengalaman yang tinggi, pengalaman yang luas, insya-Allah pada malam ini kita dapat kongsi dan mereka memberi nasihat kepada kita bagaimana untuk kita mengharungi dalam masa depan ummah, cabaran dan harapan. Jadi untuk membahaskan tajuk ini, saya persilakan kepada ahli panel yang pertama bagi mengupas mukadimah pada malam ini, yaitu dalam memastikan masa depan ummah yang cemerlang. Islam meletakkan pendidikan sebagai asas untuk mencapai matlamat. Apakah pandangan Prof dalam situasi ini bagi menggalakkan masyarakat minat dalam bidang ilmu,
Adakah dengan keadaan memberikan pendidikan percuma kepada pelajar dapat menggalakkan masyarakat menuntut ilmu yang lebih tinggi daripada satu peringkat kepada satu peringkat yang lebih tinggi untuk memantapkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan ilmu-ilmu yang lain? Maka minta penjelasan daripada Prof. Dengan segala hormatnya, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya bahagiakan saudara pengisi majlis Ustaz Muhammad Zaki, yang berhormat Ustaz Marzuki Yusof Adun bahagian Kuala Ketil, yang saya bahagiakan Tuan Haji Azmi Hamid, para panel, dan Ustaz Muhammad Ibrahim. Juga yang saya hormati Ustaz Abdul Ghani bin Samsudin, pengarah pusat Community College Syamsi Insani. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, pada hadirin dan hadirat yang dihormati, pada malam ini kita akan bincangkan masalah masa depan ummah, cabaran dan harapan. Apabila kita menyebut tentang masa depan ummah, cabaran dan harapan, tuan-tuan dan puan-puan, untuk membangunkan ummah bukanlah satu perkara yang mudah. Kita bermula daripada keluarga. Untuk membangunkan keluarga pun kita punya masalah, banyak cabaran yang kita harus hadapi. Kemudian kita ingin membangunkan masyarakat. Masyarakat yang ada di sekeliling kita, masyarakat di Kuala Ketil ni, nak bangunkan umat Islam, bangunkan umat di masyarakat di Kuala Ketil, membangunkan umat di seluruh negara, dan seterusnya membangunkan ummah di seluruh dunia ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya hanya ingin memberi sedikit penekanan pada dalam proses membangunkan ummah ini. Saya memberi penekanan pada pendidikan. Kita mempunyai cabaran dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang sosial, dalam bidang agama dan sebagainya. Pendidikan adalah merupakan satu trust dalam membangunkan ummah. Apa yang pengurusi menyatakan tadi, adakah dengan memberi pendidikan percuma pada masyarakat, pada umat Islam, pada ummah itu akan dapat kita membangunkan ummah? Isu itu yang pertama, bukan masalah pendidikan percuma atau pendidikan bayaran. Saya melihat dari segi pendidikan ini, dari segi sistem pendidikan yang ada sekarang ini. Sistem pendidikan yang ada sekarang ini adalah merupakan telah terbahagi pada dua. Satu pendidikan Islam dan satu lagi pendidikan yang cara konvensional ataupun cara-cara barat. Dilema yang dihadapi oleh ibu bapa sekarang ni bukan masalah anak mereka itu pergi ke universiti bayar ataupun tidak. Masalah yang dihadapi oleh ibu bapa sekarang ini, sama ada anak-anak mereka itu pergi ke universiti dapat pendidikan yang mereka harapkan. Kalau di sekolah, contohnya, kita ingin melihat anak-anak kita pergi sekolah. Kalau ada sekolah agama, kita nak hantar pergi sekolah agama. Tapi oleh sebab kita tidak ada kemampuan, kadang-kadang di tempat yang kita duduk tu tak ada sekolah agama, ataupun kalau ada sekolah agama tu kena bayar. Tapi kalau kita hantar sekolah kebangsaan free, jangan hantar anak-anak pergi sekolah kebangsaan. Tapi dalam hati kecil kita, ilmu agama yang dibimbing di sekolah biasa itu tidak mencukupi. Itulah sebabnya ibu-ibu bapa, walaupun gajinya kecil, terpaksa sacrifice, terpaksa berkorban untuk hantar anak-anak ke sekolah swasta untuk menjamin pendidikan anak-anak mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, begitulah seterusnya. Sehingga ke peringkat sekolah menengah,
saya akan peringkat universiti. Ibu bapa ingin melihat anak-anak itu menjadi seorang doktor, ingin melihat anak-anak itu menjadi seorang jurutera, ingin melihat anak-anak itu menjadi seorang accountant. Tetapi di samping itu mereka ingin melihat anak-anak mereka itu supaya mempunyai pendidikan agama yang cukup. Ini adalah dilema yang dihadapi oleh ibu bapa sekalian. Jadi dalam membangunkan ummah, kita perlu memberi pendidikan yang seimbang antara kedua, pendidikan agama dan pendidikan konvensional. Jadi tuan-tuan, dengan kehadiran Kolej Universiti Ihsaniah di sini, maka tuan-tuan, sebahagian daripada apa yang cabaran yang kita hadapi itu cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa di Kuala Ketil ini, saya serta jawab. Sekianlah tuan-tuan. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel yang pertama yang menjelas kepada kita bagaimana dan juga untuk menyuntik semangat kepada kita betapa pentingnya pendidikan terhadap anak-anak. Ini menjadi tanggungjawab kepada setiap ibu bapa. Bukannya kita serah bulat-bulat kepada guru, dan guru memain peranan untuk membentukkan seseorang anak itu. Bahkan ibu bapa juga mesti memberi sokongan. Ibu bapa juga memberi sokongan penuh untuk memastikan bahawasanya lahirnya seorang anak yang mana yang berilmu, seorang anak yang berakhlak, bagaimana untuk menjadi seorang pimpinan yang akan datang. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, itu kita mendengar yaitu penjelasan daripada ahli panel yang pertama. Dan insyaAllah kita melihat pula, kita mendengar pula bagaimana penjelasan yang kedua daripada tajuk yang sama, yaitu masa depan ummah, cabaran dan harapan. Dalam perbelakangan ini kita melihat banyak himpunan-himpunan yang berlaku, himpunan-himpunan yang berlaku di seluruh dunia, seperti mana berlaku di Tunisia, seperti mana berlaku di Libya, seperti mana berlaku di Mesir, dan sekarang ini yang masih belum berakhir di Syria. Begitu juga yaitu negara-negara yang lain. Dan negara kita juga tidak terkecuali dengan kebangkitan rakyat seperti yang kita sedia maklum. Soalnya, apakah pandangan cikgu dalam perkara ini? Adakah ia memberi kesan kepada politik tanah air? Dan bagaimana pula dengan masa depan ummah daripada tajuk yang kita bahaskan? Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih saudara pengurusi, kepada Ustaz Marzuki, ahli panel Profesor Datuk Wira Dr. Jamil, sahabat saya Ustaz Muhammad Ibrahim, yang berhormat Cikgu Zaki, Adun Kolketil, ahli jawatankuasa Urustia Program. Saya merasa bahawa pertanyaan ini memerlukan suatu tajuknya yang tersendiri, kerana isu ini sangat berkait dengan persoalan arah tuju negara. Bahawa bila kita bercakap tentang kebangkitan rakyat, ini adalah suatu isu yang paling asasi untuk menentukan ke mana dan bentuk apa negara ini hendak digerakkan. Sesungguhnya sebuah negara bermula dengan rakyat. Sesungguhnya lahirnya pemimpin bermula dengan rakyat. Sesungguhnya lahir ilmuwan bermula dengan rakyat. Bahkan sesungguhnya kelahiran para cendekiawan, para ulama,
adalah bermula dengan rakyat. Manakala rakyat berhadapan dengan sesuatu yang dirasakan sangat menindas atau kepentingan rakyat disingkirkan, atau rakyat sudah menjadi alat atau dijadikan boneka untuk mengekalkan kuasa mereka yang mau terus berkuasa. Apabila rakyat merasa bahawa dia dimangsakan, tak kala rakyat merasa dia menjadi alat kepada kepentingan-kepentingan yang akhirnya menyisih keperluan rakyat, maka tidak terkejut, lambat laun masanya sampai apabila rakyat akan bangkit. Ini bukan sesuatu yang aneh, ini bukan sesuatu yang pelik, kerana dia bukan berlaku di satu tempat seperti yang disebut oleh Tuan Pengurusi, yang dikatakan tercetusnya daripada kebangkitan rakyat di Tunisia. Itu hanya rantaian daripada kebangkitan-kebangkitan yang lain sebelumnya. Kita ada inkilab, kita ada Nahdah yang sejarahnya panjang, kita ada revolusi-revolusi yang boleh kita ceritakan dengan sangat banyak. Ada yang dipanggil revolusi pencerahan Eropah, ada yang dipanggil revolusi Cina, ada yang dipanggil revolusi industri Eropah, ada yang dipanggil kebangkitan rakyat di negara-negara yang dianggap negara yang mundur. Ini bukan cerita yang tak pernah kita dengar. Kebangkitan rakyat ialah proses. Prosesnya daripada pertama ialah apabila penindasan dan apabila penyisihan rakyat itu sudah sampai ke maksimal, sampai ke kemuncaknya, sehingga tidak ada lagi cara lain untuk rakyat menyampaikan perasaannya, sama ada melalui tulisan atau melalui dialog atau melalui aduan. Akhirnya apabila rakyat ditekan sampai ke dinding, pasti rakyat akan bangkit. Kalau pertanyaan pada saya, apa makna kebangkitan rakyat dengan kita berhadapan dengan cabaran dan harapan ummah ini? Jawapannya mudah, bahawa kebangkitan rakyat itu menandakan ada suatu anjakan yang sedang berlaku kepada rakyat. Anjakan itu namanya anjakan untuk menyedari akan haknya. Anjakan ini bukan kecil, tuan-tuan dan puan-puan. Yang dulu dikatakan hak itu bukan sesuatu yang penting, kerana daripada 446 tahun kita dijajah. Kita dijajah daripada 1511 oleh Portugis. Kita merdeka 1957 oleh Inggris. Selama 146 tahun itu kita dididik untuk tidak faham akan hak. Kita hanya diberitahu bahawa kamu hanya menerima apa yang diarah daripada atas. Kita diberitahu bahawa kamu tidak perlu berfikir banyak kerana semuanya ditentukan oleh kuasa. Semua ini berjalan daripada zaman Portugis masuk Belanda, kemudian datang Inggris, kemudian datang Jepun, kembali Inggris. 446 tahun rakyat disuruh supaya tidak kenal akan haknya. Setelah kita merdeka, ternyata baru kita tahu bahawa arti sebuah negara ialah ketika mana rakyat faham bahawa dia punya kuasa. Dia mempunyai kuasa untuk menuntut hak.
Berlakulah perjuangan untuk memerdekakan negara sampai untuk akhirnya meminta penjajah keluar dan kita mentadbir sendiri. Malangnya tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita merdeka 1957, rupa-rupanya apa yang berlaku bukan memerdekakan rakyat, tetapi akhirnya memindahkan kuasa daripada penjajah kepada anak-anak penjajah. Apakah berlaku kemerdekaan? Tidak berlaku kemerdekaan. Yang berlaku ialah pindah kuasa. Dan sejarah telah memberitahu kepada kita bahawa orang yang melanjutkan kuasa setelah penjajah ialah mereka yang sudah disiapkan supaya dasar penjajah dilanjutkan. Pendidikan penjajah diteruskan, ekonomi penjajah diperkuatkan, politik penjajah disambung lagi. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, akan kita baca dalam sejarah kenapa tiba-tiba rakyat tidak merasa kemerdekaan yang sebenar. Merdekanya Inggris memberi kemerdekaan kepada Tunisia, kepada Mesir, kepada Jordan. Kenapa berlaku yang memerintahnya bukan orang betul mempertahankan rakyat, tetapi menjadi boneka kepada penjajah? Zainal Abidin bin Ali, Tunisia, adalah budak penjajah. Hosni Mubarak adalah boneka penjajah. Bashar Assad ataupun Hafizul Assad sampai Bashar Assad adalah penyambung kepada penjajah. Demikian yang berlaku di Indonesia. Daripada Soekarno pergi kepada Soeharto adalah orang yang tunduk kepada penjajah. Demikian di Malaysia. Bertukar tangan kita jadi merdeka, kita berasa bahawa dasar yang dibawa itu bukan tulen daripada kehendak rakyat. Maka tuan-tuan lihat dalam penjajah, dalam sejarah, ada ulama-ulama mengambil sikap bahawa kalau dibiarkan mereka memerintah dengan cara begini, anak-anak kita akan terhakis segala identiti keislamannya. Timbullah perjuangan ulama Syekh Abu Bakar Baqir, timbullah perjuangan ulama Tok Kenali, tampillah ulama Tok Janggut. Kenapa? Karena mereka melihat rakyat tidak dimerdekakan, tapi terus diperhambakan. Ala kulli hal, soalannya ialah kebangkitan yang terakhir yang kita dapati berlaku sekarang, apakah itu akan memberikan kesan pada politik? Jawabnya pasti. Kerana yang kita lihat tanda-tandanya ialah apabila rakyat mulai mengilmukan dirinya. Rakyat sudah tidak mau membiarkan dia diperbodohkan, rakyat tidak mau membiarkan dia terus dijahilkan. Maka arah tuju politik negara sepatutnya sekarang akan berpindah daripada politik perhambaan kepada politik kesedaran. Dan ini yang sedang kita nantikan. Apakah rakyat bersedia untuk menjadi orang yang paham politik, paham apa arti politik, bahawa politik ini bukan hanya pilihan raya. Politik ini ialah menyerahkan mandat kepada satu pihak untuk menjalankan amanah, dan kalau amanah itu dikhianati, maka rakyat mempunyai hak untuk membatalkan mandat itu. Kesedaran inilah yang akan menentukan arah politik negara akan datang. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Azmi di panel kita yang kedua, yang menjelaskan kepada kita bagaimana yaitu kesan kebangkitan rakyat. Kenapa rakyat bangkit? Kenapa rakyat bangun menentang kerajaan? Seperti apa yang berlaku di Tunisia, seperti mana apa yang berlaku di Libya sehingga jatuhnya Muammar Gaddafi,
seperti mana juga berlaku di Mesir sehingga jatuhnya yaitu Husnul Mubarak dalam isu kebangkitan rakyat ini. Nah, seperti mana berlaku di Mesir contohnya, ada di kalangan ulama-ulama di negara kita, apabila seluruh ulama seluruh dunia, termasuk di antaranya ketua ulama sedunia yaitu Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang mana beliau mengisytiharkan jihad kepada rakyat Mesir untuk menentang kerajaan yang zalim, bangkit menentang kerajaan yang zalim yang tidak memenuhi kehendak rakyat tadi. Di mana ada di kalangan mereka yang mengaku diri mereka sebagai ulama dan mengeluarkan fatwa pula bahawa Syekh Yusuf Qaradawi adalah golongan Khawarij. Dan ada juga kebelakangan ini terbaru apabila seorang ulama daripada Syria yaitu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, beliau menjelajah seluruh Malaysia menyatakan bagaimana kenapa rakyat Syria bangkit menantang kerajaan Bashar al-Assad. Tiba-tiba ada golongan ulama yang mengaku diri mereka ulama menyatakan bahawasanya Syekh Muhammad Ali Sabuni adalah sesat, sehingga masyarakat pada hari ini keliru. Hak mana satu yang betul? Dia nak Syekh Sabuni kata macam ni, dia nak Syekh Yusuf Qaradawi kata macam ni. Tiba-tiba ada ulama yang mengaku kata diri mereka sebagai ulama di kalangan orang muda yang mana menyatakan bahawa Syekh Yusuf Qaradawi adalah Khawarij, Syekh Muhammad Ali Sabuni adalah golongan sesat. Maka perkara ini dalam kekeliruan rakyat, saya minta kepada iaitu ahli panel kita yang ketiga, Ustaz Muhammad bin Ibrahim ataupun terkenal dengan Ustaz Ahmad Cina. Beliau bukannya asal daripada Cina, tapi terkenal dengan Ustaz Ahmad Cina. Beliau asal juga daripada Bali macam kita, tapi dibeli gelaran sebagai Ustaz Ahmad Cina. Macam mana pasal apa kita tak tahu. Jadi itu bukan persoalan yang kita nak daripada mana asal usul Ustaz, tapi kita nak jawapan daripada Ustaz. Nak minta bagi jawapan dalam bahasa Melayu insya-Allah, iaitu bagaimana pendapat Ustaz, apakah komen Ustaz berkenaan pendapat ulama-ulama ini yang menyatakan menuduh, memfitnah kepada Syekh Yusuf Qaradawi adalah Khawarij, begitu juga Syekh Muhammad Ali Sabuni adalah sesat. Minta penjelasan daripada Ustaz dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yawmiddin, wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udhu billahi minasy syaitanir rajim. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Dialah Allah yang telah mengutuskan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar, yakni Islam, supaya dia memenangkannya dan meninggikannya di atas segala bawaan agama yang lain. Dan cukuplah Allah menjadi saksi di atas segala kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan saudara moderator, sahabat ahli panel, Fadil Ustaz Ghani Syamsuddin, YB Cikgu Zuki, Mak Zuki Yusof, seluruh kepimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berbicara berkenaan dengan persoalan masa depan ummah, cabaran dan harapan, sebagaimana yang telah pun dinyatakan oleh kedua-dua ahli panel yang sebelum daripada ini, kita melihat bagaimana hari ini
kebangkitan Islam yang berlaku di seluruh dunia, membenarkan apa yang pernah dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa suatu masa nanti akan sampai perkara ini, yakni urusan Islam sebagaimana sampainya cahaya malam dan siang. Allah tidak akan meninggalkan atau mengecualikan rumah, sama ada rumah itu rumah bandar ataupun rumah ini rumah kampung, daripada menerima cahaya Islam sebagaimana masuknya cahaya matahari ke dalam setiap pintu rumah, ke dalam setiap rumah, sama ada di bandar ataupun di desa. Ini janji daripada Allah Subhanahu wa taala, janji daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa suatu masa akan sampai kemenangan Islam ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, dalam kebangkitan yang berlaku di negara Mesir, kita lihat hari ini suatu kemenangan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara kita di Mesir. Bagaimana pimpinan gerakan Islam Ikhwanul Muslimin di Mesir yang hari ini sudah berjaya mendapat mandat daripada rakyat secara rasmi, mendapat mandat daripada rakyat secara yang sebenarnya, bukan mendapat mandat dengan cara berperang, bukan mendapat mandat dengan cara yang bersenjata dan sebagainya. Berlaku kebangkitan, berlaku suatu revolusi, walaupun disebutkan oleh saudara moderator tadi bagaimana kenyataan yang dikeluarkan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi yang menyarankan memberikan suatu fatwa supaya rakyat Mesir wajib untuk keluar beramai-ramai ke medan tahrir dengan tujuan untuk menjatuhkan, dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintah yang zalim, menggulingkan, menegur pemimpin yang zalim. Ini disebutkan sebagai kalimatul haq inda sultanil jair. Kita nak tegur pemimpin yang zalim. Rakyat Mesir bangkit. Sudah ada kebangkitan sebelum daripada itu. Apatah lagi bila dikeluarkan fatwa oleh Dr. Yusuf Qardawi, walaupun beliau pada ketika itu masih lagi berada di negara Mesir. Sebab itu ulama muda yang mengaku pengurusi ulama muda, setakat mana ilmu dia wallahu alam, dia mengaku dia sebagai ulama muda berani dengan secara terang-terangan pada 21 hari bulan Jun menjawab, memberikan pandangan bahawa Dr. Yusuf Al-Qardawi mempunyai ciri-ciri dan unsur-unsur Khawarij yang kita semua sedia maklum bahawa Khawarij ini dia bersifat khuruj, dia keluar daripada pemimpin, keluar daripada menentang pemerintahan yang sah. Mana dia keluar? Berlaku daripada zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sebelum itu pun sudah ada pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Peristiwa ini sudah pun kita lihat. Mereka keluar disebutkan oleh Ustaz UFB, Ustaz Fathul Bari. Dia bahagikan pula bahawa dalam Khawarij ini ada Khawarij Qa'idi, Khawarij yang duduk dan bantah. Dia buat main sirah bagaimana di zaman Nabi SAW ketika mana Rasulullah membahagikan harta rampasan perang. Bangun pula seorang sahabat mengatakan ya'dilu,
memberikan supaya membuat suatu provokasi. Ini yang disamakan dengan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Bahkan disebut pula kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi, rumahnya besar, kehidupannya mewah di Qatar. Tetapi mengapa diberikan fatwa yang sedemikian rupa kepada penduduk Mesir yang miskin, sedangkan dia hidup mewah di Qatar? Apabila Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahawa menjadi kewajipan kepada rakyat Mesir untuk menegur pemimpin, untuk